Malaysia sepekan ini. Jika konsep belanjawan konvensional sudah membawa kepada keadaan tepu, membebankan rakyat, menambahkan tekanan pada rakyat, mungkin selepas ini boleh dipertimbangkan kepada satu pendekatan baru dalam belanjawan negara, iaitu konsep belanjawan hidayah seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Khaldun radhiyallahu taala anhu. Belanjawan jibayah versus belanjawan hidayah. Bahasa Arab daripada Al-Azhar. Lulusan bahasa Arab saya pun boleh belajar. Buat apa pergi Al-Azhar? Saya belajar dekat Malaysia pun boleh. Pergi pusat tuition pun ada bahasa Arab. Tak payah pergi sampai Al-Azhar, buang duit saja. Dia ni nak tunjuk kemat. Dia kata belanjawan yang sekarang ini, kalau mengikut Ibn Khaldun, dia panggil belanjawan jibayah. Belanjawan jibayah. Nak bertindak, gunakan akal fikiran juga tentang rakyat lain. Okey. Alright, ada 3. Ini soal hadiah wang yang pasal patutnya PHBN muhasabah diri selepas dianggap dajjal. Ini respon daripada Datuk Meletup. Kita pergi bersama dengan DSA sikit dan kita bawa ucapan Ustaz Fawaz. Dan Ustaz Fawaz dia post dekat dia punya akaun TikTok dia berkaitan ekonomi jibayah. Ekonomi jibayah. Dia nak kerajaan tak mau mengenakan cukai teks apa-apa pun kepada rakyat dan kerajaan survive lah sendiri. Dan tanpa macam orang kata tanpa mengutip duit walaupun 1 sen daripada rakyat-rakyat tu sendiri. So kalau macam tu pada akulah, lagi kita akan bawa ucapan Ustaz Fawaz ni sama-sama. Pada aku okey, tak ada masalah. Tak ada masalah kalau tak mau kutip cukai apa-apa pun di atas muka bumi Malaysia ni boleh. Yang penting hospital kita kena bayar. Kita pergi hospital kita kena bayar. Kita masuk sekolah kita sendiri yang kena bayar. Lepas tu apa-apa saja servis kerajaan yang adanya subsidi, yang adanya untuk warga negara Malaysia dapat subsidi, itu semua perlu dicancelkan semua dan kerajaan tak kutip cukai pun daripada rakyat. Apa macam? Lepas ni kalau kena operate apa semua 60,000 ni 70,000 hang tanggung sendiri. Kan? Kerajaan takkan membantu hang. Apa macam? Setuju ke tak? Okey. Nak masuk soal Ustaz Fawaz lah. Kita masuk Ustaz Fawaz. Apa yang dikatakan oleh Ustaz Fawaz? Saya ingin mengungkap Ustaz Fawaz, dia punya konsep ekonomi pencukaian apa semua ni, aku setuju sangat-sangat apa yang dikatakan oleh Ustaz Fawaz ini. Yang penting, kalau kita ikut cara Fawaz ni, aku setuju sangat-sangat. Orang kaya, orang maha kaya, orang billionaire pun kita tak perlu kutip cukai daripada dia. Sebab Ustaz Fawaz kata, cukai ini membebankan rakyat, dia menyusahkan rakyat. So, kerajaan lepas ni dia dah tak boleh kenakan cukai kepada rakyat. Dan kerajaan pun dah tak ada duit untuk nak bagi subsidi kepada rakyat balik. Pendapatan kerajaan daripada rakyat. So, kerajaan akan pulangkan kembali kepada rakyat-rakyat miskin, rakyat-rakyat susah. So, apabila kalau mengikut kehendak Fawaz ni, lepas ni hospital dah tak ada subsidi. Sekolah dah tak ada subsidi. Gula, beras, minyak, diesel, petrol semua dah tak ada subsidi dah lepas ni. Aku setuju dengan Ustaz Fawaz. Lepas ni kita pergi hospital, kalau ubat tu RM300, RM300 lah kita kena bayar. Kita lepas ni kita dah tak bayar RM1 lah, kita kena bayar RM300. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Ustaz Fawaz. Tuan Yang Pertua, akhirnya saya ingin mengungkapkan satu nasihat kepada pihak kerajaan ataupun mana-mana pihak yang akan menjadi kerajaan mentadbir Malaysia sepekan ini. Jika konsep belanjawan konvensional sudah membawa kepada keadaan tepu, membebankan rakyat, menambahkan tekanan pada rakyat, mungkin selepas ini boleh dipertimbangkan kepada satu pendekatan baru dalam belanjawan negara, iaitu konsep belanjawan hidayah seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ibn Khaldun radhiyallahu taala anhu. Belanjawan jibayah versus belanjawan hidayah. Dalam belanjawan konvensional ataupun belanjawan jibayah, ekonomi bermula di atas, yakni meletakkan jumlah belanjawan kerajaan mana sumber belanjawan disedut daripada orang ramai untuk memenuhi tabung kerajaan untuk dibelanjakan pada masa akan datang. Sebab itu Ibn Khaldun menyifatkan sistem ekonomi sebegini sebagai sistem ekonomi jibayah ataupun sistem jibayah. Manakala belanjawan yang ada dalam Islam yang disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun sebagai belanjawan hidayah ini adalah mengikut petunjuk Al-Quran dan Hadis, di mana fokus utama ekonomi adalah bermula di bahagian bawah dengan setting minimum ataupun floor income dengan izin yang disebut sebagai qutus sanah. Ia diamalkan oleh kerajaan-kerajaan Islam sejak daripada Khulafa' Rasyidin. Sebab itu Sayyidina Umar akan bertindak mengosongkan Baitul Mal sekali dalam setahun bagi mengkayakan rakyat, bagi memulakan ekonomi di peringkat bawahan. Saya mengharapkan agar kerajaan boleh mempertimbangkan serta mungkin golongan-golongan cerdik pandai intelektual boleh mengkaji konsep-konsep seumpama ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Khaldun bagi kita menggantikan belanjawan jibayah yang diamalkan sekarang ini kepada belanjawan hidayah yang insya-Allah
dia akan memberi manfaat dan kesenangan besar kepada rakyat dan negara, seterusnya membentuk negara yang disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, insya-Allah. Alright, itu yang diposting oleh Ustaz Fawaz. Sekarang ni sistem yang ada sekarang ni adalah sistem jibayah dan nak beralih kepada hidayah. Rakyat tertekan asbab cukai, asbab belanjawan, macam-macam lah. Jadi kita nak bawa respon daripada DSA kepada Ustaz Fawaz. Aku nak pergi ambil uduk je. Saya cerita mengenai Fawaz ni tuan-tuan. Okay. Fawaz ni dalam parlimen, dia pun nak tunjuk hebat mengenai belanjawan. Jadi dia ni lulusan bahasa Arab daripada Al-Azhar. Lulusan bahasa Arab, saya pun boleh belajar. Buat apa pergi Al-Azhar? Saya belajar dekat Malaysia pun boleh. Pergi pusat tuition pun ada bahasa Arab. Tak payah pergi sampai Al-Azhar, buang duit saja. Dia ni nak tunjuk kemas. Dia kata belanjawan yang sekarang ini, kalau mengikut Ibnu Khaldun, dia panggil belanjawan jibayah. Belanjawan jibayah. Dia kata jibayah. Di mana hasil-hasil jibayah ini, belanjawan yang sekarang ini, kita menyedut hasil daripada rakyat. Weh, dia ni pakar ekonomi mana? Weh, gila ke apa? Dia ni tidak aku kata. Pakar ekonomi Islam, Ibnu Khaldun. Saya pun buat research jugalah. Siapa? Dia yang duk cakap ni. Rupanya pakar ekonomi lah masa zaman Islam dululah. Jibayah ini maksud dia incremental budgeting. Maknanya kita buat bajet berdasarkan anggaran tahun lepas. Jadi belanjawan yang sekarang ini berdasarkan pasnya, kita hak yang lama tu kita ambil balik, kita nilai adakah dia mencukupi, memenuhi segala apa yang kita rancang. Kalau kita tak tahu ni, kita akan tambah. Itu dia panggil incremental budgeting. Tuan-tuan, negara mana pun buat belanjawan, dia akan hasilnya itu daripada cukai. Cukai pendapatan dan cukai korporat. Ni aku kalau aku jumpa si Fawaz ni, aku bukan cukai korporat, aku keparat satu kali. Hang sembang apa dia? Belanjawan jibayah ini telah dilakukan sebelum-sebelum ini dan semua kerajaan melakukan benda yang sama. Di mana hasil pendapatan negara adalah melalui cukai. Dalam Islam juga dibenarkan cukai, tapi jangan cukai yang membebankan. Bukan semua orang dikenakan teks. B40 no tax. B40 no tax. M40 ada tax, tapi tak adalah sampai had maksimum 26%. Yang mereka angin tu, dulu mereka tak kena cukai. Si Fawaz ni dulu tak kena cukai, tuan-tuan. Tiba-tiba jadi ahli parlimen, dicukai. Tu dia angin. Hang jadi ahli parlimen tak kena cukai, aku yang bukan ahli parlimen, aku kena cukai. Aku, kalau aku jumpa si Fawaz tu, aku tampak sedih. Sebab apa? Hang tak faham ilmu pencukaian ni. Sebab tu dia marah, sebab dia baru pertama kali dicukai sebagai ahli parlimen. Okey, Fawaz kata, ni Fawaz, kita cerita, kita gelak pilah kat Fawaz ni. Dia kata kerajaan kena buat belanjawan hidayah. Aku ingat dia yang kena bagi hidayah. Hari umur 39 bini 2, anak sebelah. Kan? Anak sebelah, tuan-tuan, tek rendah dia. Kan? Ni saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, anak Fawaz ada sebelah, isteri 2. Kalau anak sebelah, potongan cukai untuk anak-anak banyak, tuan-tuan. Sebenarnya si Fawaz dalam belanjawan yang ditekankan oleh PMX, dah ada belanjawan hidayah. Apa dia? Kerana belanjawan yang diberikan itu memberi perhatian kepada keperluan masyarakat dan belanjaan yang memberi manfaat. Contohnya STR. Fawaz ni memang pelak, tuan-tuan, pelak. Kan? Sembang kemas, konon cakap lemah lembut. Tapi tu aku heran. Adakah si Fawaz ni dia nak belanjawan yang dibuat oleh kerajaan ni, belanjawan setiap tahun ni semakin rendah ke ataupun dia nak semakin tinggi? Sebelum ni untuk tahun 2023 untuk bantuan tunai rahmah 10 bilion. Dan sekarang ni dah 13 bilion. Yang kalau tahun 2023 rakyat B40 yang anak 3 ke anak 4 dapat sampai 3,000 lebih. Dan untuk tahun depan dapat sampai 4,000 lebih.
Dan pelbagai inisiatif yang zaman PAS jadi kerajaan tak ada, sekarang dah ada. Untuk nak bantu rakyat, ambil sedut daripada maha-maha kaya. Hang jangan duk nampak maha-maha kaya yang gaji RM10,000, RM20,000. Hang tengok lebih tinggi. Yang RM100,000, yang RM1 juta, RM1 bilion setiap bulan tu. Kita nampak yang tu. Dan mereka of course mereka ada aset, mereka ada saving, mereka ada duit mereka. Jadi yang dimasukkan maha kaya yang jutawan dan miliawan, billionaire dan juga jutawan. Hanya duk nampak yang RM10,000, RM20,000, RM30,000 ya. Itu bukan jutawan. Itu bukan jutawan lagi. Ini jutawan, dia memegang angka juta. Juta ke atas, ribu juta. Jadi jangan otak tu jumuk sangat. Jadi bandingkan dengan hari ni zaman Anwar dengan zaman PN, beza gila-gila punya. Beza gila-gila punya. Jadi jom kita sambung. Okay. Jadi si Fawaz ni dia kata dalam konon cakap lemah lembut hari malam selakkan. Jadi si Fawaz ni dia kata dalam belanjawan hidayah ni dia refer kepada Saidina Umar. Saidina Umar dia kata dia telah mengosongkan Baitul Mal. Setahun kali kosong semua Baitul Mal. Ni aku nak bagi tahu dekat Fawaz. Yang tu aku setuju. Apa kata Masjid Rusila kan? Tahu Masjid Rusila. Si Fawaz, hang telefon Haji Hadi Awang, sebab kata apa? Saidina Umar dia mengosongkan Baitul Mal setahun sekali. Ni aku nak bagi cadangan dekat hang si Fawaz. Hang telefon Haji Hadi Awang. Ini aku setuju. Setahun sekali kosong semua duit tabung Rusila tu. Boleh? Ini aku setuju. Ini aku setuju. Kau boleh pergi jumpa. Aku tengok dekat Facebook dia. Selalu dia jumpa Hadi Awang. Tolong pergi bagi tahu dekat Hadi Awang apa yang dikatakan oleh DSA. Kita ulang sikit. Setahun sekali. Ni aku nak bagi cadangan dekat hang si Fawaz. Hang telefon Haji Hadi Awang. Setahun sekali kosong semua duit tabung Rusila tu. Boleh? Duit Rusila tu setahun sekali buat satu apa nama? Pengumuman. Kepada tuan-tuan yang ingin bantuan pada 31 hari bulan 12 datang ke Masjid Rusila sebab kami nak kosong semua dana-dana yang kami kutip daripada semayang Jumaat. Baru ada kan? Betul lah. Lagi satu, dia kata Saidina Umar kan. Ni aku nak cakap dekat pemimpin PAS ni. Sembang ni, hampa kena bagi hidayah. Hampa kena ada satu belanjawan hidayah. Saidina Abu Bakar, dia telah infak semua harta dia ke jalan Allah Ta'ala. Dan sekupang pun dia tak ambil, dia bagi semua dekat Rasulullah. Boleh? Nombor Saidina Umar. Saidina Umar, dia infakkan harta dia separuh kepada Rasulullah, separuh lagi dia bagi kat bini dia, keluarga dia. Boleh? Fawaz. Hang infak semua duit hang, duit allowance parlimen, hang buat belanja hidayah. Itu sembang kemas yang ngempai ni. Masa hampa jadi pemerintah, tak ada pula belanja hidayah. Tak ada pula. Waktu dia jadi kerajaan, haram apa pun dia tak buat. Yang duk kata hidayah tu hidayah ni, tak ada pun. Dia pun tak buat apa pun. Makan gaji buta je. Betul-betul semata-mata nak jadi kerajaan. Kalau hampa ingat lah kan, waktu kempen PRU14 dulu, dia buat live. Aku ingat sebab waktu tu aku memang sokong mereka. Mereka bukan main cerita lagi. Kita nak buat ekonomi Islam. Macam ni duk cerita. Okey, ini sistem itu, sistem macam ni, sistem macam tu. Kita kena buat macam ni. Last haram dapat jadi kerajaan tebuk atap. Apa pun tak buat nak bagi hampa. Apa pun tak buat. Hanya semata-mata sembang saja untuk nak dapatkan undi. Dapat undi, haram apa pun tak buat. Apa pun tak buat cerita dah. Jadi semata-mata puak ni bukan nak kata lah. Hanya semata-mata sembang, nak sedapkan, lapik sikit ayat-ayat Quran dan dia rakyat akan undi dia. Kononnya terpaling Melayu. So, sementara aku nak pergi semayang, aku akan playkan Datuk Meletup punya video. Kan ada 3 part, aku combine bagi jadi satu part. Dia menceritakan apa yang Anwar buat, apa kejayaan Anwar, apa yang pembangkang tak mampu buat, Anwar Ibrahim mampu buat. Okay, selepas video dia habis, kita akan pergi soal Abdul Hadi Awang.
Apakah manfaat yang diberikan oleh hadiahwan terhadap rakyat dia, terhadap negara dan terhadap agama Islam? Dan macam mana calon Perikatan Nasional untuk Perdana Menteri yang ke-11? Dan lagi aku nak selit sikit lah. Orang yang tak isap rokok. Sebab Kementerian Kesihatan hari ni macam dia fokus terhadap perokok-perokok ni. Kan? Dia terlalu fokus kepada perokok-perokok. Sedangkan peratusan orang yang berpenyakit, orang yang sekencing manis, orang yang berpenyakit macam-macam ni, macam mana aku nak cakap? Ya. Depa hak yang tak isap rokok ni, depa duk kena penyakit lagi teruk daripada orang yang isap rokok ni. Macam tu balik. Macam orang kecil manis, orang sakit tu sakit ni kan. Bila tanya, apa isap rokok tak? Tak isap rokok, tak pernah isap rokok. Tapi penyakit tu memang lebih ramai daripada perokok-perokok. Terima kasih Fidaus Azmi bagi duit subuh. Terima kasih banyak-banyak. Super sticker, terima kasih. Jadi jom aku nak bawa dengan hampa sebentar aku pergi solat subuh ya. Jadi jom kita dengar apa yang dikatakan oleh Datuk Meletup. Rugi besar jika rakyat tidak berusaha untuk mengenali Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam ni ada 3 part. Okay, sekejap. Ini part yang kedua. Apa sekejap penulisan. Okey, yang ni sekejap. Apa yang dia tulis atas ni? Allah. Sekejap. Nak bertindak, gunakan akal fikiran juga tentang rakyat lain. Okey. Alright, ada 3. Ini soal hadiah wang yang pasal patutnya PHBN muhasabah diri selepas dianggap dajjal. Ini respon daripada Datuk Meletup. Jadi jom sama-sama kita dengar. Bantu aku like, komen dan subscribe. Dan boleh share super chat, super sticker dan super thank. Terima kasih banyak kawan-kawan yang membantu support channel Solihin Syabudin. Assalamualaikum Malaysia. Bersyukurlah kita kerana memiliki seorang Perdana Menteri yang sangat gigih bekerja, berusaha dan memiliki pemimpin yang sangat-sangat komited dengan tugas dan tanggungjawabnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim kita ini tidak pernah mengeluh tentang keletihan, kepenatan beliau, baik dari segi fizikalnya, tak pernah mengeluh. Pemikirannya yang sentiasa memikirkan bagaimana untuk memajukan negara, untuk memastikan rakyatnya berada dalam keadaan yang selesa. Ini terbukti kalau kita kenang kembali, kalau kita jenguk kembali sebentar ke belakang. Di hari mula dia berangkat sumpah sehingga hari ini, dia bekerja tidak berhenti. Dan kita tidak pernah lihat dia mengambil cuti untuk berehat, melihat keindahan alam semula jadi di negara-negara luar maupun melihat ketenangan alam di tempat-tempat percutian. Tak ada. Kerja, 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 kerja. Inilah Perdana Menteri kita. Kerana itu, rakyat Malaysia harus bersyukur. Dan sehingga hari ini, beliau tidak mengambil gajinya. Malah bekerja seolah-olah gaji beliau sebulan 1 juta. Wahal beliau tidak bergaji. Namun beliau bekerja seolah-olah memiliki gaji 1 juta sebulan. Kita boleh lihat, adakah pemimpin sebelum ini seperti beliau? Kerana itu, saya sangat yakin dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jika beliau ingin memilih kesenangan, 15 tahun dulu, 20 tahun dulu dia memilih untuk menerima tawaran untuk kesenangan dunia. Syarat, jangan lagi berkecimpung dalam politik Malaysia. Namun beliau menolak. Walaupun tawarannya itu agak besar. Sehingga kan dari pengiraan saya, 3 keturunan duit tak habis. Kalau beliau menerima, kalau beliau seorang materialistik, kalau beliau memikirkan kesenangan diri, kesenangan keluarga, dah lama beliau menerima habuan. Namun, Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih perjuangan rakyat, memilih mempertahankan rakyat, memilih memastikan perjuangan kepada rakyat Malaysia yang mahrin. Rakyat yang bergelar B40 ke bawah. Sebab itu, beliau memilih jalan
yang beliau sendiri tahu akan berliku jalannya. Namun, beliau tetap tempuhi demi rakyat Malaysia. Dan satu ketika dulu pernah beberapa negara menawarkan beliau untuk tinggal di negara-negara maju, yang mana negara itu memberi kesenangan, memberi kelebihan kepada beliau. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim menolak dengan sopan dengan mengatakan ini bukan masalah Anwar Ibrahim, tetapi ini adalah masalah rakyat Malaysia. Jika saya, Anwar Ibrahim, tidak perjuangkan rakyat Malaysia, tidak perjuangkan nasib rakyat Malaysia, tidak perjuangkan tanah air Malaysia, siapa yang akan perjuangkan? Siapa yang akan memastikan anak cucu di masa depan dapat hidup dengan bahagia? Inilah kata-kata yang membuat saya sangat terharu dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan saya tidak pernah menyesal menyokong beliau. Dari 98 hinggalah sekarang. Saya tak pernah menyesal. Malah, saya sangat berbangga dengan beliau. Walaupun saya tidak dapat apa-apa habuan, walaupun saya tidak dapat memiliki jawatan yang besar, walaupun saya tidak menjadi calon ataupun menjadi pemimpin di dalam perpaduan, saya tak ada masalah. Yang penting bagi saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim terus berjaya dan berjaya dan berjaya. Kerana saya tahu sangat beliau berjuang seikhlas hati demi rakyat Malaysia, demi negara dan tanah air Malaysia. Sebab itu, saya tak pernah menyesal. Dan saya harapkan rakyat Malaysia faham dan kenalilah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Carilah seberapa banyak info tentang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana dari situlah kamu akan mengenalinya. Kamu nak tunggu beliau bercerita tentang kebaikan beliau, tujuan beliau. Dia bukan orang yang suka mengambil kredit. Sebab itu, saya berpesan kepada sahabat-sahabat saya, kepada rakyat Malaysia, kamu kena cari sendiri. Sebab perjuangan beliau, perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa balasan atau pujian. Kamu tahu tak, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah mengumpulkan dana bersama pemimpin rakyat Islam di luar negara untuk mendirikan sebuah masjid di Gaza, di Palestin. Dan apabila sudah dikumpul, kekurangan sedikit. Kamu tahu tak? Ada salah seorang sultan di dalam Malaysia ini memberi bantuan kekurangan itu. Tapi sedihnya, sekarang ini masjid itu sudah rata kerana peperangan. Tapi saya yakin satu masa nanti Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bangunkan lagi masjid di Palestin. Saya sangat yakin. Sebab saya tahu hati budi dia. Saya kenal dia. Walaupun saya hanya rakyat biasa. InsyaAllah, satu hari nanti anda akan mengenali beliau. Ketika itu, anda akan mengatakan, saya tidak silap memilih Perdana Menteri. Assalamualaikum. Salam Permadani, salam perpaduan, salam reformasi. Assalamualaikum semua. Saya nak bertanya lagi pada pihak sebelah sana ni. Pihak-pihak yang kononnya nak selamatkan Malaysia ni. Kempen Selamat Malaysia, kempen macam-macam kempen lah. Aku nak tahu juga ni, Malaysia ni apa yang tak selamatnya? Aku tengok aman damai. Bahagia. Rakyatnya tak ada pula nak seperti di Bangladesh ke India ke mana ke yang asyik bertempur sesama sendiri. Aman damai je. Orang pergi kerja, balik kerja.
pergi makan, keluar makan, bawa keluarga pergi beriadah, tak ada masalah pun. Yang pihak pembangkang dari Kelantan nak datang ke Selangor, tak ada masalah pun. Tak ada pun pergaduhan, tak ada pun kena sekat tengah jalan ataupun hilang tiba-tiba missing in action. Tak ada. Yang Johor nak pergi Kelantan, yang Selangor nak pergi Terengganu, yang Selangor nak pergi ke Kedah, Kedah nak turun KL. Tak ada masalah pun. Ni nak selamatkan apa sebenarnya ni? Dah tak selamat ke? Malaysia ni selamat. Alhamdulillah. Pemimpin kita perpaduan sungguh bijaksana. Adil terhadap semua pihak. Jadi apa yang nak diselamatkan ni? Engkau orang ni kan, tak habis-habis story dah nak selamatkan demo selamatkan Malaysia. Dah kena gelar macam kenduri. Dia dah selamatkan Malaysia 2 pula. Aduh, aku tak faham betul lah. Engkau orang sendiri yang burukkan negara engkau orang. Engkau orang sendiri yang buat negara engkau orang diperkatakan oleh orang luar. Apa ni? Aku tengok kau tu tak, aku nak bagi tahu dengan kau orang ni. Ni, Rohingya tu bukan main selamat duduk kat Malaysia. Engkau suruh dia balik, menangis dia tak mau balik. Dia kata Malaysia lah paling selamat. Ni, pekerja-pekerja asing yang tak ada permit ni. Sanggup duduk dalam hutan. Sebab apa? Sebab Malaysia ni aman damai. Nak cari rezeki mudah. Pokok pangkal dia rajin saja. Tak perlu susah-susah. Yang orang IC biru ni, yang orang ada IC Malaysia ni, yang nak buat selamatkan Malaysia ni, dah kenapa? Apa masalahnya? Engkau orang ni kalau nak jadi pemerintah, engkau orang ni kalau nak menang jadi kerajaan, tak perlulah burukkan negara. Tak perlulah nak tunjukkan pada negara luar bahawa Malaysia ni terlalu teruk. Janganlah. Guna akal, guna kebijaksanaan, guna kepandaian untuk engkau orang menang nak jadi kerajaan. Ni, aku nasihatkan kau. Engkau kalau nak menang, kau majukan 4 negeri kau. 4 negeri kau tu pun hidup dalam sengsara. Engkau nak selamatkan Malaysia. Buat apa? Selamatkan 4 negeri kau ni dulu. Selamatkan 4 negeri kau ni dulu. Selamatkan ekonomi dia. Selamatkan rakyat dia supaya boleh bekerja di dalam negeri. Tak perlu nak merantau jauh-jauh untuk mencari rezeki di negeri orang. Buat tu dulu. Selamatkan 4 negeri yang bawah diperintah oleh PAS ni. Itu yang perlu diselamatkan. Bukan Malaysia. Malaysia ni memang dah selamat dah. Banyak bukti menunjukkan Malaysia ni memang aman damai bahagia. Tak ada pergaduhan, tak ada rusuhan, tak ada apa. Engkau orang dia yang buat onar ni. Engkau orang sedarlah perbuatan kau itu akan memburukkan nama negeri kau sendiri. Tanah air kau sendiri. Tanah air datuk nenek moyang kau sendiri. Buat kerja itu menggunakan akal. Jangan nak raihkan simpati orang kerana untuk mengundi kau orang. Habis Malaysia ni kau pergadaikan. Malaysia ni kau pertontonkan kepada dunia. Kononnya tak selamat, kononnya tak bagus, kononnya tak itu, tak ini, tak bersegala-gala. Mana yang tak kena dengan jiwa kau, dengan kehendak kau, semuanya tak betul. Apa benda lah ni? Aku pula yang jadi malu tengok ada saudara mara dalam Malaysia ni yang macam ni. Come on lah, steady sikit. Nak memerintah bukan dengan cara memfitnah. Bukan boleh mencaci, menghina, memfitnah, mengkeji, memburuk-burukkan, mengadu domba. Itu bukan cara untuk kamu menang dalam pilihan raya. Tunjukkan kehebatan kamu dengan membangunkan 4 negeri kamu. Rakyat akan melihat. Rakyat di Johor akan melihat. Rakyat di Selangor akan melihat. Rakyat di Sabah, Sarawak, Negeri Sembilan, Perak, Pahang, semua akan melihat tentang pembangunan dalam 4 negeri yang diperintah oleh PAS ini. Ini yang perlu kau buat. Bukannya dengan memburuk-burukkan negara, memburuk-burukkan pemimpin yang ada, yang memerintah sekarang. Bukan itu cara dia. Tunjukkan kepandaian kau dengan membangunkan ekonomi di 4 negeri yang kau perintah ini. Dan menjadi bukti bahawa engkau itu memang ada kepandaian untuk memerintah negeri. Setelah kau berjaya memerintah negeri, rakyat akan buka mata. Akan melihat, akan menengok. Ada harapan. Mungkin ada yang mula tertawan dengan cara kau memerintah di 4 negeri kau ni. Barulah kau boleh menang di peringkat pusat. Kalau setakat melolok melalang ni, daripada zaman PAS ini wujud sampai sekarang tau. Dan sejarah menunjukkan cara kau ni, tak pernah kau menang PRU. Sedar tak? Sedar tak? Kau buat benda tu, kau menyusahkan orang lain tau. Aku tengok PMX ataupun kejam perpaduan ini, tak ada pun kejam kepada rakyat dia. Tak ada macam zaman Atuk Saka. Kan kau nak suruh buat PMX buat macam tu? Tangkap sok-semar je semua. Tangkap sok-semar je. Siapa yang langgar, siapa yang hina, siapa yang keji kerajaan, tangkap sok-semar. Baru kau nak diam. Macam zaman Atuk Saka dulu.
Masa zaman tu Saka dulu, kau orang pun tak berani. Sebab tu hina, keji, kerajaan, I say. Kau orang pun tak berani masa tu. Sekarang ni mentang-mentang kerajaan perpaduan ini lembut, bertolak ansur terlalu banyak, kau orang pun kotak-katikkan. Kau orang mempergunakan kebaikan yang kerajaan perpaduan bagi. Ingat, kesabaran sesebuah kerajaan itu, kesabaran seorang-seorang pemimpin itu, ada had dia. Jangan sampai mereka menggunakan undang-undang yang harus digunakan untuk menahan ataupun membasmi perkara-perkara yang boleh menjahanamkan negara, yang boleh memburukkan negara, yang boleh memalukan negara. Dan aku cadangkan, aku rasa pihak kerajaan dah patut memikirkan perkara inilah. Undang-undang yang ada tu gunakanlah sepenuhnya. Supaya Malaysia ni lebih dipandang bahagia, makmur, dipandang baik di mata dunia. Janganlah sahabat-sahabat semua membuat perkara-perkara yang boleh memalukan negara, boleh menjatuhkan maruah negara sendiri. Kita jangan jatuhkan maruah negara kita. Kita patut pertahankan maruah negara kita, kita jaga dengan baik, kita susun dengan baik supaya ia lebih nampak terbaik di mata dunia luar. Assalamualaikum semua. Salam Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Okey geng. Alright. Okey, sebelum kita pergi ke situ, selamatkan Malaysia daripada siapa? Selamatkan Malaysia daripada orang yang nak membetulkan balik negara kita. Selamatkan Malaysia daripada orang yang sedang berusaha nak hapuskan rasuah. Selamatkan Malaysia daripada orang yang menentang penyakau-penyakau jeron-jeron, bapak-bapak penyakau bilion-bilion ni. Nak selamatkan apa ni? Sebab terbukti 33 bulan ya. 33 bulan. Lagi 2 bulan cukup. Lagi 33 bulan. Lagi 3 bulan cukup 3 tahun. 36 bulan cukup 3 tahun. Tapi dia hanya 33 bulan. Bermakna 2 tahun 9 bulan sahaja Perikatan Nasional memerintah. Dan tahun yang pertama di bawah Muhyiddin Yassin, 300 juta ringgit duit masuk dalam akaun parti. 300 juta ringgit duit masuk dalam akaun parti. Dan dalam masa 33 bulan setelah Perikatan Nasional tumbang, 9 tuntutan palsu yang dibuat oleh anak Hamzah Zainuddin. Dan terkantornya anak Hamzah Zainuddin menyimpan stok minyak masak subsidi melebihi had. Takkan kita lupa yang tu? Takkan kita, itu bawah perikatan nak selamatkan apa? Nak selamatkan terus boleh sakau, boleh rasuah. Ini yang berbahaya untuk Perikatan Nasional. Jadi, jom kita layan daripada Datuk Meletup apa yang dia kata. Soal ni, yang Hadi Awang kalau hampa ingat dia ada keluarkan kenyataan hari itu kan. PHBN ni lebih dajal daripada dajal. Lepas tu sehari dua lepas tu dia keluarkan lagi. Patutnya muhasabah diri lepas dia anggap dajal. Jadi saja aku nak selitkanlah daripada Datuk Meletup. Ni, satu lagi masalah ni. Ni ada. Dia yang tuduh kita kerajaan dajal. Dah tak ada orang sambut, tak ada orang layan, tiba-tiba dia buat statement pula. Suruh kita musabah diri pula. Ini aku pelik ni. Dia tuduh, dia nasihat. Patutnya kalau dia tuduh, mungkin ada ustaz lain ke ataupun apa ke yang menasihatkan kita kan. Ini tak ada. Bermakna tuduhan itu tidak berasas. Lepas tu dia pula angkat sendiri. Mesej yang dituduh kita tu dia angkat sendiri, dia pula nasihat kita suruh musabah diri. Allah, aku cakap ni sepatutnya siapa yang kena musabah diri ni? Siapa ni sebenarnya? Aduh, hai. Aku pun heran lah. Tak payahlah sampai macam tu sangat kalau nak jatuhkan kerajaan. Usahakanlah 4 negeri kau tu maju. Bukanlahkan ekonomi negeri-negeri perpaduan. Barulah rakyat boleh nampak yang kau tu boleh memerintah. Tapi kalau 4 negeri kau itu sentiasa tepu, seperti abah kau cakap, pas ditepu, kan? So tak payahlah nak jatuhkan orang lain dengan memburuk-buruk, memfitnah, mengaibkan ataupun menyampaikan cerita-cerita dongeng ni. Rakyat tak percaya punya, rakyat tak percaya. Rakyat nak tengok 4 negeri yang kau perintah itu
lebih maju dari Pulau Pinang, lebih maju dari Selangor, dari Johor dan juga negeri-negeri perpaduan yang lain. Baru rakyat boleh percaya. Itu dia cara dia. Kalau setakat main fitnah, main memburukkan orang, mengadu domba ini semua, sudah-sudahlah. Dah berpuluh tahun dah kawan try. Tak jalan pun benda ni. Ingat. Kalian yang kena, muhasabah diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, terima kasih kawan-kawan yang hadir. Bantu aku like, komen dan subscribe. Okay, aku saja. Ni aku tu pasang komen ni. Judi, pelacuran, pendatang asing tak boleh selesai. Sibuk rokok pula. Judi dan pelacuran. Judi untuk umat Islam adalah haram. Dan setiap tempat-tempat judi, kita orang Islam tu ditulis tak boleh masuk, tidak dibenarkan masuk. Genting Highland pun kita tak boleh masuk orang Islam. Dah khas. Sebab kerajaan daripada dulu sampai hari ni menyediakan tempat hak untuk orang bukan Islam di sini. Hak untuk orang Islam di sini. Tu pelacuran. Pelacuran tak ada kerajaan yang iktiraf. Yang pelacuran ni duk buat daripada geng-geng kongsi-kongsi gelap yang buat secara diam-diam untuk nak buat bisnes dalam diam. Kerajaan mana-mana pun kalau pelacuran ni semua tentang. Termasuklah zaman PAS, zaman Perikatan, zaman PKP, di lockdown, ditutup negara. Tiba-tiba disko boleh buka, tiba-tiba aja. Tiba-tiba nampak, oh pelacuran sini, pelacuran sana, boleh booking sana, booking sini. Berleluasa dan zaman PKP lah orang bercerai paling banyak. Kita nak cakap ni macam-macam. Rokok ni, kita mudah cakap macam ni je. Bila isap rokok, aku isap rokok. Bila duk isap, tak minum air kosong. Nikotin tu kena basuh. Sebab buah pinggang kita duk nak proses. Dan bila duk isap, tak minum air kosong, dia tak basuh buah pinggang hang balik. Cepatlah dapat penyakit. Itu aku punya fahaman lah. Kita makan ke, kita minum ke apa, air kosong tu sangat-sangat penting untuk nak flush buah pinggang kita dengan sempurna untuk dia nak buang proses dia. Air kecil, air besar. Tapi apabila kesan dan akibat orang isap rokok sehari sampai 5 kotak, 4 kotak, 3 kotak, 1 kotak, 2 kotak, yang isap rokok keterlaluan ni, dia umur 40-an dah masuk wad, dah masuk hospital, paru-paru, buah pinggang, itu rosak, ini rosak. Kecil manis lagi. Kesan dan akibat dia tu. Jadi sebab tu kerajaan fikir untuk rokok tu. Sama macam gula. Sebab tu Perdana Menteri baru ni minta jimatkan makan gula. Sebab orang sakit kecil manis, babe, saudara aku sendiri, aku dalam darjah, tapi bapak dia kaya lah. Jadi dia daripada kecil ni hidup dah mewah. Dia duk makan Maggi, makan makanan ringan. Tak silap aku, darjah 6, dia dah kena buah pinggang dah tau. Kencing kena tebuk tau. Tak boleh makan tom yam. Makan tom yam mah gemuk balik. Kena pantang, kena sampai masuk hospital, masuk metro lah, apa semua. Kurus balik. Lepas tu bila dia geram, dia tak pantang, gemuk balik. Disebabkan apa? Sebab kecil-kecil tak jaga makan. Jadi sama macam orang kecil manis, darah tinggi, lepas tu buah pinggang. Ni kerajaan yang duk tanggung bagi subsidi ni. Kena ingat. Jadi tak apa? Kita pergi.